Menjaga anak ini sememangnya ada cabarannya tersendiri. Ya. Apatah lagi anak OKU, ada pelbagai cabaran. Kadang-kadang ibu bapa ni perlu melakukan pelbagai pengorbanan termasuklah masa, tenaga, wang ringgit. Dan ada juga ibu bapa yang sanggup berkorban kerjaya. Betul. Hari ini kita nak bawakan, kita anggap ini sebagai ibu yang sangat hebatlah. Ya. Kerana dikurniakan 4 cahaya mata, 2 daripadanya adalah anak OKU. Jadi hari ini kita nak santuni Puan Khairul Rushfi Liza Kamarudin, ibu kepada adik Abdul Alim Syahmi Abdul Hakim, anak kedua yang mengidap autism spektrum, dan juga Abdul Haris Najmi Abdul Hakim, anak bongsu yang mengidap sindrom Down. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami Puan dan juga anak-anaknya Alim dan juga Haris. Terima kasih sudi bersama kami pada pagi ini sebab kita nak memberikan mungkin satu perkongsian bersama dengan semua yang menonton. Saya percaya ramai juga yang di luar sana pada ketika ini menghadapi situasi yang hampir sama, seakan sama, juga dengan cabaran membesarkan ahli keluarga yang disayangi berdepan dengan perbezaan daripada kita. Puan, 2 daripada 4 anak ni ialah apabila sekarang semakin besar, dewasa juga. Ketika pertama kali, ketika awal mungkin dengan kelahiran Abdul Alim ni, macam mana penerimaan tersebut tu, Puan? Okey. Sebelum tu, terima kasih TV3, Ya. MHI. Saya nak perbetulkan sikit. Okey. Ayahnya Abdul Hakam, bukan Abdul Hakim. Okey, Abdul Hakam. Alright, tak baik. apa. Maaf ya. Maaf ya. Okey, tak apa. Okey, tadi soalan pertama, bagaimana perasaan pertama kali bila Alim dilahirkan, dia anak yang kedua. Saya masih seorang ibu yang muda. Permulaannya saya pada awalnya saya tak berapa pasti. Tapi orang yang pertama yang detect that there's something wrong with him ialah arwah ibu saya. Mungkin dia seorang emak yang lebih berpengalaman kan, jadi dia nampak perkembangan tu mungkin lain sikit daripada anak-anak yang lain. Perasaannya masa tu ialah tak tahu nak rasa apa sebenarnya, tapi lepas ibu saya cakap, dia kata bawalah Alim ni. Dia kata ke jumpa pakar. So saya pun bawa. Dan kali pertama bila masuk je, doktor macam terus cakap, saya pun cakap ada behavior dia tu, dan dia buat a very simple test. Dia tepuk belakang Alim, bukan dia tepuk tangan, bukan tepuk belakang, dia tepuk tangan, just to tengok dia punya response. And his immediate response was hearing. So the first diagnosis yang kita dapat pasal Alim ialah berkenaan pendengaran dia. Dan selepas tu baru macam nampak behavior lain lah. So Alim punya masalah bukan sahaja satu. So dia ada masalah pendengaran masa dia kecil. And then juga masalah-masalah behavior lah. So pada masa tu, sekarang dia 24. 20 tahun yang dulu kita tak berapa awareness about ni to mothers mungkin agak limited. Jadi masa tu we just go as per what we thought we could do at that time lah. So perasaan tu macam bercampur-campur sikit, dan saya dah ada anak-anak lain. Sebab masa Alim was first diagnosed, pertama kali sebab jumpa doktor, masa tu saya dah mengandungkan anak yang ketiga. Jadi ialah kalau nak katakan perasaan tu tak tahu sebenarnya. Tapi kita cuba je apa yang terbaik kita buat at that time. Baik. Apabila berdepan dengan situasi tersebut, doktor pun dah diagnose adik Alim ini ada autism dan sebagainya. Bagaimana mungkin, sebab waktu tu pun juga tengah hamil kan, dari segi persediaan mental kan, nak menerima hakikat tu satu. Mungkin dalam fasa tu antara penafian dan juga nak penolakan untuk percaya benda tu sebenarnya terjadi. Apa agaknya mungkin persediaan puan dan juga suami lakukan waktu itu? I must say, saya minta maaf kalau saya bercampur cakap. Boleh. I must say at that time memang saya rasa saya tak ada sampai panik, tapi tak tahu tu macam sangat kuat, dan kita mengandung kan. Tapi alhamdulillah masa tu ibu saya masih ada. Jadi saya rasa saya kuat di situ. Suami dan anak-anak masa tu masih kecil lah. Saya kata ada anak pertama dia dan mengandung anak yang ketiga. Kalau nak kata masa tu saya tenang, saya mengaku memang saya tak. Tapi satu keputusan yang saya buat pada masa tu ialah saya teruskan bekerja. It was not an easy decision. Sebab orang akan expect kita, bila kita tahu kan anak kita macam, bukan nak kata orang expect, tapi generally orang akan pentingkan anak. Bukannya saya kata saya tak pentingkan, tapi saya buat keputusan tu sebab saya pentingkan
anak pada masa itu. Sebab saya tahu apa yang kemampuan saya dan apa yang saya boleh buat lebih kalau saya terus bekerja. So it was a very tough decision for me to decide that I need to continue working, but I did. And ada tak rasa macam bersalah. Saya rasa sebagai ibu bapa, tak kisah anak macam mana pun, perasaan guilty tu akan sentiasa ada. Kalau bukan sebab ni, sebab ni. Kalau bukan sebab ni, sebab ni. So benda tu normal saya rasa. Bila saya fikirkan balik sekarang, so benda tu sebenarnya normal. So perasaan tu tetap ada. Tapi itulah saya buat keputusan untuk continue kerjaya saya dengan intent ataupun dengan niat that I will work so that I can provide better for them. Ya, okey, baik Puan. Kemudian itulah kisah bersama dengan Alim, anak ketiga yang dikandung pada ketika itu, dan kemudian hadir pula satu lagi anugerah, Harith Najmi pula dah berusia 19 tahun pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan melihat kepada cabaran dugaan yang pertama, sebab saya teringin nak tahu tentang cabaran kewangan yang dihadapi membesarkan anak-anak istimewa ini. Sebab kita biasa mendengar cabaran keluarga ada 4 anak, cabaran kewangannya berbeza. Tapi apabila 2 ini diuji dengan keistimewaan sebegini, bagaimana cabaran menguruskan kewangan untuk mereka ni? Sebab rawatan, bantuan semua tu mungkin berbeza kan? Betul. Again, I think decision to continue working tu pada saya, it work for us. Sebab betul keperluan kewangan tu sangat besar untuk mereka. Dan alhamdulillah saya masih bekerja. Masih sekarang? Masih bekerja. Wow. Saya nak pergi kerja ni lepas ni. So perancangan kewangan untuk anak-anak ni, first is safety. So safety in terms of kita kena ada perancangan yang membolehkan mereka sentiasa selamat. So perancangan yang education. Untuk education, macam Alim, memang saya ambil education plan very early. So diorang lahir je saya dah ada education plan untuk dia. Untuk Haris, sebab Alim, he was diagnosed at the age of about 2. So saya ambil dia punya education plan dia much earlier. So masa tu kita tak tahu dia masa dia baby, kita tak nampak dia berbeza sangat. Whereas untuk Haris, bila dia lahir kita tahu dah dia memang Down syndrome. Jadi tak bolehlah nak ambil education plan untuk dia. Jadi saya kena tentukan memang ada peruntukan untuk setiap anak-anak ni setakat yang saya mampu. Dan juga peruntukan untuk memastikan mereka selamat. Contohnya, saya memang ada pembantu rumah. Kalau orang nampak daripada luarnya, nampak macam okey, macam senang nak ada pembantu rumah, ada tu, ada ni. Tapi hakikatnya tak. It is actually apa yang kami ada between saya dan suami. It's actually allocation untuk anak-anak tu dulu. So perancangan ke depan tu is very important. Pentinglah kan. Kewangan lah especially. Lepas tu medical. Medical juga. Mereka ada keperluan yang berlainan. Betul. Alim masa kecil dia kena pakai hearing aid. Sebelah hearing aid 20 tahun dulu harga 5,000, and that was a lot. To us. Saya baru bekerja 2-3 tahun, so manalah sangat gaji kita kan 20 tahun dulu macam mana. So dia kena pakai both sides. So bila ingat balik macam how did we do it, but we just jalan. Sebab kalau kita lihat, memang setiap ibu bapa tu ada impian untuk lihat anak-anak ni punya masa depan yang cerah. Walaupun orang kata mereka ni hidup dalam dunia sendiri, tetapi bagaimana sebenarnya Puan sendiri meletakkan diri mereka ini untuk bersedia, contohnya boleh menguruskan diri sendiri sekurang-kurangnya. Rutin kehidupan mereka ini yang dapat mereka jaga diri mereka sendiri. As a parent, mungkin juga kalau parent-parent lain yang in my situation, we have to create our own support. Our own support system tu penting. Kalau ahli keluarga, suami, definitely it is part of us. I think we have to have a strong relationship dengan kita Muslim kan, so kita punya relationship dengan Allah tu kena kuat. Saya tak kata alim ke apa, but kena ada. And untuk preparation dia orang untuk mengurus diri, untuk keluar, untuk face the orang kata reality kehidupan ni,
itu memang saya nak bagi kredit kalau boleh is actually kepada kedua-dua anak perempuan saya. Okey. Kakak yang sulung dan yang nombor 3. Yang tengah-tengah nombor 3. Tengah-tengah ni diapit oleh perempuan ya. Yes. Okey. I think daripada kecil memang of course education tu every parents want to give the best education to everyone, normal ataupun tak normal. Tapi anak yang perempuan ni kedua-duanya memang daripada kecil saya prep dia, your education is important but these are your brothers. So priority dia orang memang dekat yang untuk yang sulung tu adik-adik. So they are very supportive. Memang daripada masa dia orang sekolah sampai sekarang. So macam they all lah yang actually bantu banyak sangat kedua-dua ni untuk be who they are today. Ya, betul. Dan kalau kita bawa perhatian ke studio pada ketika ini, Haris ni dari tadi tengok je wajah dia di kaca televisyen sendiri. Dan juga Alim difahamkan pada ketika ini boleh buat sesuatu di rumah. Sekarang tengah buat apa ni Alim? Pakai mic. Ada mic. Oh, ada mic. Saya ada lukis kat rumah ada selepas dekat Malaysia Institute of Arts dari diploma in fine art. Wow. Okey, ambil diploma. Alim ada diploma in fine arts. Dia graduated I think masa PKP. So itulah I think apa yang Alim dapat hari ini sebenarnya beyond my expectation sebenarnya sebab going through the schooling period was very tough. Masa dia masih ada behavioural problem masa sekolah rendah. Then kita orang ambil keputusan untuk sebab dia macam in between. Kita ada PPKI, right? Macam Haris memang attend PPKI. Betul. Yang memang government school memang because he's a very clear case of Down syndrome dan isu dia itu dia kita tahu apa nak buat. Okay. Alim dia ada mix concerns lah. So pernah masukkan dekat PPKI sekejap tapi masa tu sebagai parents masuk tapi kita nampak dia regress sangat. Right. So we pull him out, masukkan balik dekat mainstream tapi tak boleh pick up. So he was in between. So what did we do? We decided to find a school yang sanggup terima dia, sekolah yang berbayar, sekolah swasta. Yang boleh terima keadaan dia macam ni tapi boleh be part of the mainstream. So kita jumpa satu sekolah dan pengetua principal yang sangat supportive of us. Dan the other decision that I made at that time is actually saya turunkan grade dia 2. Sebab 2 grade ke bawah supaya sebab dia ada masalah untuk proses memory, absorption and all that, communication and all that. So kalau dia nak pergi masuk dekat level yang sepatutnya dia masuk, dia akan terus lost. Okey, faham. So saya turunkan grade dia. It was a very tough decision juga, but it was a very conscious decision that I make untuk dia supaya dia boleh cope. Ya. Okey. Dan hasilnya diploma lah sekarang. Habis sekolah tu memang dia akan graduate lewatlah sikit umur dia. Even dia punya peperiksaan yang akhir dekat sekolah menengah tu pun saya minta dekat sekolah boleh tak saya dia sit exam, maknanya bukan one sitting. Saya splitkan sitting dia. Satu ambil bulan katalah pertengahan tahun, satu lagi ambil hujung tahun. So orang lain graduate in one sitting, dia graduated in 2 sittings. So that he can cope dan dia tak stress out. Puan mungkin juga boleh kongsikan harapan Puan lah terhadap kedua-dua anak Puan yang istimewa ini. Apa mungkin yang sudah Puan nampak dari segi masa depan mereka? Macam Alim contohnya, at the moment dia kata dia melukis di rumah. We have actually started to think about to convert some of his artwork into merchandise. Okay. So dah adalah sikit-sikit yang macam sekarang orang buatlah merchandise lah, tak kisahlah tote bags, cushion, pillow covers, things like that. Kalau ada peluang kita mungkin nak bagi dia untuk bukan internship but macam mana tu macam a protege to someone supaya dia boleh ikut lah. Ada laluan dia lah. Untuk Haris, ya. I hope that he can improve how to take care of himself. Okay. And then
We will see when we get there. InsyaAllah. Laluan itu pastinya satu perjalanan yang masih lagi panjang, satu tanggungjawab yang hebat dan pastinya ini adalah satu anugerah ya Puan. Puan, terima kasih kerana sudi perkongsian kami. Saya percaya bukan setakat kami berdua, tapi ramai juga yang mungkin ada situasi yang sama ataupun hampir sama dapat belajar sesuatu seperti mana Puan dan juga suami yang masih lagi terus belajar buat keputusan yang terbaik demi kedua-duanya insya-Allah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Khairul Rush, Filiza Kamarudin, Abdul Alim Syahmi Abdul Hakam dan juga Abdul Harith Najmi Abdul Hakam yang bersama kita. Perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat ini. Nanti share lukisan tu dengan kami Nanti kita nak beli tahu kalau ada buat baju ke apa ke Alim Allah. Boleh kat rumah tu semua dekat dinding tu awak dia je sebab tak ada nak letak. Cantik semuanya. Baik.